Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Balkis Batisha binti Ahmad Jihan. Bersama ahli kumpulan saya, Alia Masyarah binti Yusri dan Ainul Madiah binti Ahmad Rusdi akan membenarkan tugasan ketiga kami iaitu menganalisis artikel ilmiah yang dipilih dari segi keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Tugasan ini kami telah memilih Untuk tugasan ini, kami telah memilih sebuah artikel yang bertajuk Pendigitalan Pendidikan, Kesediaan dan Cabaran Terhadap Murid dalam Pembelajaran yang ditulis oleh Khalisafri Muhammad Haslin dan Muhammad Isa Hamzah. Kami juga telah menggunakan ejen carian Google Scholar untuk memastikan artikel yang kami pilih ini adalah artikel yang berilmiah. Seterusnya, kami akan membincangkan mengenai isi kandungan artikel ini sendiri. Pertamanya, objektif ataupun tujuan artikel ini ditulis adalah untuk melihat sejauh mana kesediaan dan cabaran murid dalam pelaksanaan pembelajaran secara digital. Dalam arti kata lain, artikel ini mengulas mengenai kewajaran pelaksanaan pembelajaran secara digital yang mula berlaku semasa pandemik COVID-19 berlangsung. Oleh itu, penulis artikel tersebut telah membentangkan 3 aspek kesediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dalam digital, iaitu aspek ilmu pengetahuan dan kepakaran di mana ia merumuskan bahawa pelajar dan guru masih tidak berapa pakar dalam menggunakan teknologi digital. Seterusnya, aspek motivasi di mana ia telah dirumuskan pelajar kekurangan motivasi untuk belajar di rumah. Akhirnya, penulis juga membincangkan aspek kewangan iaitu pelajar tidak mempunyai wang untuk membeli peranti bagi melakukan PDP secara atas talian. Selain daripada aspek-aspek kesediaan, penulis juga memasukkan beberapa cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran secara digital iaitu seperti capaian internet yang lemah, tiada gadget atau kemudahan dan kepakaran dan serta pengetahuannya terhad tentang penggunaan teknologi digital. Dapatan kajian juga menunjukkan tahap kesediaan murid lebih tinggi berbanding cabaran yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran secara digital. Akhir sekali, penulis mencanangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak seperti sekolah dan masyarakat, KPM, ibu bapa dan pihak telekomunikasi. Saya Ainul Madiah binti Ahmad Rusdi dan sekarang saya akan menerangkan maksud wacana dan jenis-jenisnya. Maksud wacana ialah suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Dalam bahasa mudah, ianya boleh diertikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku, cerita, dialog, ciri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fizikal yang beturutan. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana yang terdapat dalam subjek penulisan akademik seperti keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Jadi, apakah perbezaan antara keempat-empat jenis keutuhan wacana ini? Jadi, pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai keutuhan semantik. Keutuhan semantik boleh difahami melalui 2 perkara. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Yang kedua, kesatuan latar belakang semantik. Keutuhan jenis ini merujuk kepada kesatuan yang melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis dan jenis media penyampaian. Di dalam keutuhan semantik ini pula terdapat beberapa hubungan yang dapat kita lihat seperti hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil dan lain-lain. Di dalam artikel ini terdapat keutuhan semantik
pada bahagian cabaran terhadap murid dalam pembelajaran. Seperti ayat yang seperti banyak aduan menyatakan bahawa murid tidak dapat mengikuti kelas dalam talian kerana capaian internet yang lemah. Perkara ini akan membatalkan pelaksanaan PDPR dan akan berlaku keciciran dalam pengajaran guru. Jadi ayat ini mempunyai hubungan sebab dan akibat. Selain itu, ayat kesedaran dan peranan ibu bapa amat penting. Ini dapat merealisasikan harapan melahirkan insan yang berpengetahuan tinggi dalam kemahiran digital. Ayat ini pula mempunyai hubungan antara sebab dan hasil. Selain daripada keutuhan semantik, terdapat juga keutuhan leksikal di dalam artikel ini. Tapi kita mesti faham dahulu apa maksud keutuhan leksikal ini. Jadi, keutuhan leksikal ini melibatkan ketautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Ianya merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Dapat beberapa jenis perkara juga dalam keutuhan leksikal ini seperti antonim, sinonim, hiponim dan lain-lain. Terdapat juga keutuhan leksikal dari segi antonim dalam artikel ini seperti ayat sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran yang berada di internet merupakan bahan sumber pengajaran yang penting untuk membantu murid-murid belajar di rumah. Jumlah bahan pembelajaran digital kurang dimuat naik di internet menyebabkan murid-murid suka mencari bahan pembelajaran. Kedua-dua ayat ini menunjukkan kontra antara satu sama lain. Seterusnya, kita beralih kepada topik kejelasan dalam penulisan yang akan disampaikan oleh Alia. Baiklah, terima kasih saudari Aina Madia. Saya Alia Masyarah binti Yusri akan menerangkan pula mengenai kejelasan dalam penulisan yang terdapat di dalam artikel ilmiah ini. Sebelum itu, saya akan menerangkan dahulu aspek kejelasan dalam penulisan ini agar dapat kita fahami bersama-sama. Sesuatu penulisan boleh dikatakan jelas apabila ia mengandungi wacana yang utuh. Menurut Nick Safia Karim dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, ciri-ciri dalam sebuah wacana yang utuh ialah kohesi atau dalam erti kata lain tautan dan koheren. Apakah maksud dan perbezaan di antara kedua-duanya? Pertama sekali, kohesi ataupun tautan ini membawa maksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. Dalam erti kata lain, kohesi adalah hubungan antara bahagian di dalam teks. Sebagai contoh, Ali sering ke perpustakaan sekolah pada waktu petang. Dia sering meminjam beberapa buku daripada perpustakaan tersebut sebelum pulang ke rumah. Dalam kenyataan tersebut, terdapat kata ganti dia yang jelas merujuk kepada Ali, oleh itu wacana tersebut dikatakan bertaut. Seterusnya koheren ataupun runtutan. Koheren pula membawa maksud kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sebuah teks itu bermakna. Dalam erti kata lain, sesuatu teks itu dianggap wacana jika teks tersebut mempunyai makna. Contohnya, kanser adalah salah satu penyakit yang banyak meragut nyawa masyarakat. Hal ini kerana masih tiada sesiapa yang menjumpai rawatan yang sebenar-benarnya bagi penyakit kanser. Wacana ini adalah koheren kerana terdapat kesinambungan idea iaitu mengenai kanser dalam teks tersebut dan teks tersebut juga bermakna. Oleh itu, konsep koheren dan kohesi ini juga telah kami jumpai di dalam artikel ilmiah yang telah kami pilih. Contohnya dalam wacana, ramai dalam kalangan guru telah membelanjakan wang ringgit sendiri untuk membeli pelanti dan gadget demi melangsungkan pengajaran dan pembelajaran secara digital. Aplikasi-aplikasi yang perlu diberi turut dilakukan oleh golongan agar pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Wacana ini adalah kohesi kerana ayat yang kedua menyebut mengenai golongan. Golongan ini jelas merujuk kepada kata nama pada ayat pertama iaitu guru. Oleh itu, apabila jelas terdapat hubungan antara bahagian dalam teks, maka wacana tersebut mengandungi aspek kohesi.
Yang kedua adalah konsep koheren. Kami juga menjumpai beberapa ciri koheren yang digunakan dalam artikel yang ditulis penulis. Salah satunya adalah kesedaran dan motivasi merupakan aspek kesediaan yang perlu ditekankan. Kekurangan tahap motivasi dalam kalangan ibu bapa menjadi punca motivasi anak-anak berkurang untuk mengikuti pembelajaran digital. Kekurangan sokongan dan ibu bapa akan menyebabkan anak-anak tidak berminat untuk berkecimpung dalam pembelajaran digital. Di sini dapat kita lihat bahawa terdapat kesinambungan idea melalui perkataan motivasi dan anak-anak. Bahkan perkataan sokongan juga merujuk kepada motivasi. Oleh itu jelaslah bahawa wacana di atas mengandungi ciri koheren. Akhir sekali, apabila diteliti sumber rujukan yang ditulis penulis, dapat disimpulkan bahawa penulis merujuk pelbagai artikel ilmiah yang sah sumbernya, iaitu kebanyakannya adalah jurnal. Hal ini bermaksud bahawa penulisan penulis adalah sah mengikut sumber dan mempunyai kredibiliti. Seterusnya, penulis juga telah menggunakan format APA7. Susunan nama penulis termasuk susunan sumber rujukan juga telah disusun mengikut abjad. Satu pembetulan yang dapat dijumpai adalah tahun yang sepatutnya ditulis dalam kurungan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa sumber rujukan penulis adalah amat baik dan formatnya pula boleh diperbaiki tapi masih boleh dicontohi oleh penulis-penulis yang lain. Sampai di sini sahajalah pembatangan kami pada kali ini. Kesimpulannya, sebagai pelajar kami haruslah mengambil contoh daripada penulisan ilmiah seperti penulisan ini agar dapat menghasilkan artikel ilmiah yang lebih baik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.